Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pertemuan bersama dengan program yang dianjurkan oleh Kuliah Duha Muslimat Masjid Saujana Utama. Apa khabar semua para muslimat sekalian, para ahli qari'ah, para followers yang mengikuti melalui ruangan pertemuan ini. Alhamdulillah, saya Ustaz Amir Nur Hizam yang telah diamanahkan untuk bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan melalui program Santai Seketika. Maka marilah kita ambil manfaat di pertemuan ini dengan memetik daripada ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, maka oleh kerana itu ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Allah Subhanahu wa taala jelas mengajak kepada kita di dalam ayat ini untuk mengingati dia, dan dia pasti akan mengingati kita. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu wa taala tetap mengingati kita. Maka sebab itulah kita ambil kesempatan di pertemuan yang begitu sekali amat baik ini, di mana Nabi Muhammad SAW pernah mendekati seorang sahabatnya yang bernama Muaz bin Jabal. Wahai Muaz, apalah kiranya kamu selepas daripada solat memohon dan meminta kepada Allah, Allahumma a'inni ala zikrika. Yang bermaksud, wahai Allah, tolonglah aku, bantulah aku untuk mengingatimu. Tengok tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana kita diajar bahawasanya Allah yang maha mengingat kepada kita, tetapi dalam masa yang sama kita juga tidak membiarkan keadaan itu seperti mana orang-orang yang seolah-olah tak menghargai, seolah-olah orang yang tak dapat memikirkan betapa Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih kepada kita, lalu dihantarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Diajarnya sebagai seorang hamba untuk menghubungkan dirinya dengan Tuhan. Maka sebab itu di dalam ayat itu dilanjutkan dengan menyatakan, maka bersyukurlah kepadaku, janganlah sebaliknya mengkufuriku, ataupun bersyukurlah di atas nikmatku. Jangan mengingkari akan nikmat-nikmat yang aku dah bagi dan beri kepada kamu. Maka sebab itu tadi Muaz bin Jabal yang didekati oleh Nabi Muhammad SAW dianjurkan oleh Nabi supaya apa? Teruslah ingat, teruslah bersyukur dengan melaksanakan segala titah perintah Allah. Masya Allah tuan-tuan dan puan-puan, kita diuji dan diduga dengan wabak COVID-19 ni. Allahu Akbar. Kita sampai tak dapat nak pergi ke rumah Allah, tak dapat nak meneruskan majlis ilmu, tak dapat bekerja dan sebagainya. Maka sebab itulah kita yang masih lagi diberi kebaikan oleh Allah, maka kita bersyukur kepadanya banyak-banyak. Akhir sekali Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada Muaz bin Jabal tadi, setelah ingat kepada dia, setelah bersyukur kepada dia, hendaklah apa kiranya jangan meninggalkan amal ibadat, tetapi dalam masa yang sama amal ibadat yang dibuat dan dilakukan itu biarlah amal ibadat yang cantik, amal ibadat yang elok, iaitu amal ibadat yang ikhlas kerana Allah, amal ibadat yang ikut sebagaimana yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, kita dalam pada mana nak menjaga hubungan baik dengan Allah, kita boleh melihat dalam keadaan kita senang. Ada orang mudah mengingati Allah dalam keadaan senang, dalam keadaan susah dia lupa.
Ada orang dalam keadaan senang dia dia lupa kepada Allah. Dalam keadaan susah pula dia mengingati Allah. Dua keadaan ini merupakan suatu ujian dan dugaan kepada setiap orang diri masing-masing. Bagaimana dia melalui, bagaimana dia menghadapi. Maka sebab itu, marilah kita melihat kejadian yang berlaku ini penuh hikmah, besar kebaikan. Yang pertama sekali ialah apa? Hidup yang ditakdirkan oleh Allah ni singkat, tuan-tuan dan puan. Tengok berapa ramai orang yang mati, berapa ramai orang yang kembali balik kepada Allah. Tak kira Islam, tak kira bukan Islam. Allahu Akbar. Yang kedua, di waktu dan di ketika ini, bagaimana kita melihat kejadian yang berlaku dan terjadi sebagai satu iktibar kepada kita bahawa kesihatan tak boleh nak dibeli walaupun kita ada wang ringgit. Semua orang duk takut ni dengan penawar, dengan vaksin dan macam-macam lagi. Kita mohon minta Allah bagi petunjuk kepada kita apakah jalan yang terbaik. Yang ketiganya, di waktu dan ketika ini, kaya, miskin, semua tidak ada apa-apa kedudukan, melainkan semua sama sahaja. Yang keempatnya, iaitu di waktu dan ketika ini, keluarga amat-amatlah penting, tuan-tuan dan puan. Bayangkan orang yang tidak ada keluarga. Orang yang ada keluarga pun nak pergi ke hospital, nak jaga pun tak boleh. Allahu Akbar. Kita ada keluarga, kita ada di rumah kita, marilah kita bersama-sama dengan sebaik-baiknya. Dan yang kelimanya, Allah Maha Berkuasa. Mudah-mudahan Allah yang takdirkan perkara yang berlaku ini, Allah lah juga yang Maha Berkuasa, boleh menghilang, boleh mengangkat agar ianya dapat dikembalikan pulih seperti sedia kala. Sebab kita amat merindui pada waktu-waktu ketika dahulu dapat mengunjungi rumah Allah, dapat menuntut ilmu dan sebagainya. Mudah-mudahan masuknya Rajab, masuknya Sya'ban, apalagi bulan Ramadan Al-Mubarak, kita nak sama-sama dapat mengembalikan suasana ibadah yang sebaik-baiknya. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjuran kuliah Duha Muslimat Masjid Saujana Utama. Dengan itu, insya-Allah kita bertemu dan berjumpa lagi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.